dekat ini. Inilah bulannya yang Nabi sebut kepada kita ada 10 hari yang terbaik, iaitulah awal bulan Zulhijjah. Maka kita pun banyakkanlah puasa, atau ajak orang makan, atau infak dan sedekah. Maka betul lah amalan kita itu kita buat dalam hari-hari yang terbaik. Bahkan kata ulama, selain daripada 10 hari awal ni adalah hari yang paling baik, kita tak lupa juga ada 10 akhir Ramadan dalam setahun tu. Ya, 10 akhir Ramadan yang kita bangun qiyam, baca Quran, iktikaf, ni antara hari-hari terbaik yang disebut oleh para ulama untuk kita ambil lah iktibar, ambil peluang untuk beramal. Dan kuliah kita ni dah lama dah tertangguh, sekitar 5 bulan dah. Jadi saya pun oleh kerana terlalu lama tertangguh kuliah, saya pun lupa dah cara nak ceramah tu, jadi lupa dah pasal dah terlalu lama sangat. Pun begitu, hari ni kita nak muqaddimahkan pengajian kita ini dengan menyambung Mutiara Tasawuf Ibnu Athaillah, tajuk baru hari ini, iaitulah keutamaan rajab. Keutamaan rajab, muka surat 80 itu. Baik. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Maksudnya, qul, katakanlah wahai Muhammad kepada manusia ni, agama mengajar kita apa dia? Jangan putus asa. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, kata Allah, alladzina asrafu ala anfusihim, yang melampaui batas. Maknanya walaupun dibuatnya maksiat dari muda sampai sekarang tu berat lagi nak tinggal, contohnya, ataupun dikira-kira, dihitung-hitung umurnya banyak yang lara daripada ingat kepada Tuhan, contohnya, ataupun masa muda dulu duduk masjid, puasa sunat, baca Quran, tapi sejak mak ayahnya meninggal, adik-beradiknya pun tak ada, lain dia jauh dengan agama kah, jauh dengan rumah Allah kah. Jadi orang-orang seperti ini kata Allah, la taqnatu min rahmatillah, jangan putus asa. Jangan putus asa dari rahmat Allah. Makna jangan kita kata alang-alang menyelup Pekasam, biarlah sampai ke Pangkal Lengan, ataupun halah, hidup ni pun hanya sekali, muda pun sekali, mati pun sekali, agi hidup agi ngelaban, kerja yuk kerja, jangan. Makna apa yang nak diajar agama kepada kita, ya, la taqnatu min rahmatillah, jangan putus asa daripada rahmat Allah. Kerana apa? Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a, Allah ni mengampunkan semua sekali kesalahan kita. Kita ni tak kiralah pakai kopiah kah, pakai songkok kah. Macam saya ni pakai songkok, sendeng pula ke kiri. Kata guru saya, ilmu orang pakai songkok ni tuan-tuan, ya, kalau dia pakai sendeng ke kanan, itu dia tengah senang hati. Ni orang-orang dulu kata tak tahu betul ke tidak. Tapi kalau sendeng ke kiri macam saya ni, dalam keadaan susah semua. Begitulah, ya. Baik, pakai songkok kah atau kopiah kah, tapi salah kita tetap ada. Siapa pun tentu ada salah, ada silap.
Tetapi yang mustahak apa dia? Kita yakin ada Tuhan yang mengampunkan kita tu. Soal salah, semua orang ada silap salah. Tetapi yang mustahak kita yakin Tuhan ampun, Tuhan ampun. Sangka baik kita pada Tuhan. Ada tempat untuk kita minta ampun, ada. Jadi la taqnatu min rahmatillah, janganlah kamu putus asa daripada rahmat Allah yang luas itu. Rahmat Allah ni luas. Sampai iblis dengan syaitan pun Tuhan beri nyawa. Cuba bayang kalau kita dah patut iblis syaitan ni biar tak ada, matilah, kena panah di peti, panah di lita, mudah. Tapi nak kabarnya Tuhan ni maha kaya, sampai nyawa tu iblis dengan syaitan pun bergantung kepada Tuhan juga. Apatah lagi kita ni anak Adam, umat daripada Nabi terbaik, sehingga kita pun terpilih sebagai umat terbaik. Jadi jangan putus asa dari rahmat Allah, katanya Allah. Kerana Allah mengampunkan semua dosa. Innahu huwal ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah ni maha pengampun sangat, lagi maha lah penyayang sangat. Kalimah ghafur ni kita mengaji bahasa Arab, dia didatangkan dalam bentuk sirah mubalaghah. Sirah mubalaghah ni nak terjemah bahasa Melayu kita ni ialah satu sirah gaya bahasa. Mubalaghah yang nak menunjukkan melebih-lebih, tersangat-sangat, melampau-lampau. Jadi bila sebut innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a innahu huwal ghafur, sesungguhnya Allah ni maha pengampun yang melebih-lebih, terlampau-lampau, sangat-sangat berdoa lalu. Itu dia. Ar-Rahim, lagi maha penyayang. Surah Az-Zumar, balik sekarang kita tengok surah Az-Zumar ayat 53. Definisi rajak. Apa maksud rajak ni? Asyik baik Ustaz eja R-A-J-A. Kalau R-O lain kami faham tu Ustaz, betul. Definisi rajak, para ulama telah mendefinisikan ta'rif rajak itu kepada beberapa ta'rifan. Maknanya definisi ni banyak. Namun secara kesimpulannya, Syekh Ahmad Zarruq, siapa Syekh Ahmad Zarruq ni? Ini satu scholars dalam bidang kesufian, Sufism. Syekh Ahmad Zarruq bagi pihak dirinya sahaja telah mensyarahkan, in bracket, menghuraikan kitab Al-Hikam. Al-Hikam macam duduk di rak kita tu, yang ditulis oleh Menteri Agama tu, sampai 3 jilid tebal. 1 jilid tebal macam ni. Kita di surah Madaniyah dah habis, dah masuk jilid kedua dah. Jilid kedua pun tebal macam ni, jilid 3 pun macam ni. Makna tebal begini. Tebal begini ni kita panggil sekali syarah, sekali hurai. Syekh Ahmad Zarruq bagi pihak dirinya sahaja telah mensyarahkan, menghuraikan kitab Al-Hikam Ibnu Athaillah sebanyak 17 kali. 17 kali. Boleh bayang ibu bapa sekalian ya, bagaimana orangnya, bagaimana ilham Rabbani Allah buka pada jiwa dan batinnya, sehingga 17 kali disyarah kitab Hikam. Saya ni tak usah kata orang lain lah, saya ni kalau beri mic dah suruh bercakap, saya rasa 2 jam berhentilah, tak tahu dah nak bercakap apa, tak ada ilmu, tak tahu. Bayangkan 17 kali syarah. Sebahagian syarahannya itu dicuri orang. Makna orang dulu plagiat dah, copy paste dah, curi, dijadikan milik mereka. Sebahagian daripada 17 kali syarahan Hikam itu menunjukkan pada kita zaman dulu orang tengok ilmu ni bernilai sehingga dicuri, diambil, dijadikan hak milik. Tetapi zaman sekarang lain. Kalau kita bawa buku contoh ya,
letak di masjid banyak, letak di luar tu 2 tahun di situ, buku tu tak ada orang nak ambil juga, tengok tak ada. Tapi kalau PT tabung sebesar itu pun ditarik orang dengan bulldozer, ditarik dengan sekian. Menunjukkan nilai itu sudah berubah pada pandangan manusia. Saya ada kawan seorang, ayahnya bekerja di Balai Seni Lukis Negara. Maka ni cerita waktu saya bujang dululah. Lalu saya selalu makan di rumahnya. Satu hari dia ajak saya pergi tempat kerja ayahnya, saya pun masuklah. Sementara dia bincang dengan orang tuanya, saya tengok gambar-gambar lukisan tu dalam Balai Seni Lukis tu. Ada satu lukisan tu harganya 16,000. Waktu tu mahal lah 16,000 ya. Sekarang ni pun mahal juga. Kalau orang susah macam saya ni, banyaklah 16,000 tu. Tengok Allah, 16,000 terperanjat saya. Saya fikir takkanlah lukisan begini sampai 16,000 harganya. Sebab apa? Sebab kita tak tahu nilai. Yang saya tengok lukisan 16,000 tu pada saya lah macam cat terbalik je, kemudian jadilah warna sekian. Ingat begitu je. Rupanya tidak tuan. Orang tahu nilai. Dia tengok lukisan 16,000 tu, dia tengok, dia menangis. Menangis. Kita kata, kenapa pula menangis ni tuan? Dia kata, pada gambar ini ada kesengsaraan, ada kesusahan. Bayang orang ada nilai. Tetapi kita hendak tahu ni. Begitulah Syekh Ahmad Zarruq 17 kali syarahkan hikam dicuri orang sebahagiannya. Apa kata Ahmad Zarruq kita? Mana layaklah beliau memberi definisi tentangnya rajak, kerana beliau ni memang alim besar dalam bidang sufi. Kita dengar apa kata Ahmad Zarruq tu. Katanya bahawa definisi rajak itu adalah kepercayaan atas kurniaan Allah yang dibuktikan dengan amal. Rajak ni nak terjemah mudah, harap kepada Tuhan. Ya Allah, aku harap masuklah syurga walaupun aku ni semayang subuh, usalli fardus subhi gajahi lillahi ta'ala. Makna rajak tu, rajak maksudnya harap ya. Tetapi Ahmad Zarruq kata kepercayaan tu, kamu yakin atas kurniaan Allah yang dibuktikan dengan amal. Sebaliknya, jika tidak diiringi dengan amalan, maka itulah orang-orang terpedaya dengan maksud rajak. Dia belajar tasawuf di surah An-Nur USJ 4 ni. Hari ni tajuknya rajak, taruh harapan pada Tuhan dan yakin Tuhan akan terima kita. Cuma dia tak bukti dengan amalan. Nak masuk syurga, beramal tidak. Ini orang terpedaya dengan maksud rajak. Rajak dia ada syarat. Harap memang kena harap pada Allah, tapi syarat kena laksanakan. Apa dia? Taat apa yang Tuhan suruh, tinggallah apa yang Tuhan larang sekadar kita mampu, dan melazimi istighfar. Bila orang selalu istighfar, kata Imam Ghazali rahimahullah alaih, dia sedang mengakui dia banyak salah. Kadang-kadang salah yang dia tak sedar pun dia istighfar siap-siap, ataupun dia istighfar walaupun tak buat maksiat. Mungkin kekurangan dia syukur atas nikmat Tuhan. Nikmat Tuhan ni banyak. Antara nikmat Tuhan yang selalu kita nampak, mata, ilmu, anak sihat, suami pun tak garang. Walaupun kita garang, suami kurang garang, tak apa dah, molek lah, dia kena ada salah seorang tu. Cuma yang jarang kita sedar, apa dia? Naiknya matahari pagi tadi. Ini nikmat. Dengan sebab naik matahari pagi tadi, apa kita boleh buat? Atur jadual hidup. Pagi atau anak sekolah, balik singgah sekejap depan masjid tu, beli nasi lauk telur ikan tembakul, kerana orang rumah kita mengidam sangat. Kat petang sekarang nak ambil sekian. Nampak tak jadual hidup kita tersusun dengan sebab nikmat Allah menaikkan matahari.
Dan petangkaran turun pula supaya orang puasa sunat, boleh berbuka dia. Ni nikmat jarang kita sedar. Maknanya orang-orang tasawuf ni wajarlah mereka banyak istighfar. Kenapa? Banyak lagi yang kami tak sempat syukur, sebab bukan semua kita sedar. Kata Ibnu Athaillah, ketika datang satu orang bertanya kepadanya, apakah karamah yang paling besar? Karamah yang paling besar. Kita barangkali bila sebut karamah ni berjalan atas air, tak tenggelam, ataupun berlanggar dengan stem roll, kemek stem roll, kita sihat molek. Contohnya orang kata karamah ni waliullah agaknya. Tidak. Kata Ibnu Athaillah, karamah in bracket makna dia kemuliaan. Karamah ni kemuliaan. Karamah yang paling besar ialah bila satu orang berubah daripada lalai kepada ingat pada Allah, daripada jahat dia menjadi baik kepada Allah, daripada jauh dengan Allah dekat dah dia dengan Allah. Ni satu kemuliaan. Dia jauh, Allah panggil dekat. Dia buat maksiat, Allah campak rasa sesalan, mahu taubat dia. Tidakkah ni kemuliaan? Jadi karamah paling besar ialah bila kamu berubah jadi baik. Antara sebab-sebab berubah menjadi baik, tak ada sebab lain, batin semakin baik, yakni hati. Hati tidak akan menjadi baik kalau ia waham ataupun gelap. Maka untuk menggilapnya tak lain tak bukan zikir, istighfar, taubat, ingat mati. Saya pernah cerita dulu, antara orang yang paling banyak di hujung usianya menyebut nama Allah, berzikir tak putus-putus, istighfar, siapa? Saya pernah sebut dah dulu. Allah yarham Ed Osmera. Allah yarham Ed Osmera, segok orangnya ya, segok. Meninggal di Batu Kif sana, rumah abangnya. Terkenal hujung hayatnya banyak zikir. Dan sanggup ia meletakkan sepasang batu nisan di depan biliknya kah atau depan rumahnya kah untuk membawa ingat mati. Tengok, nampak tak bila orang ingat mati, dengan sendiri dia nak zikir. Bila orang banyak zikir, dengan sendiri dia akan fikir tak ada apalah atas dunia ni, semua sekali nak tinggal belaka dah. Kita akan tinggal semua sekali dah. Tinggal semua sekali. Jadi rajak, harapnya Allah Ta'ala beri kita rahmat, tetapi mesti dibuktikan dengan amal. Jika tidak diiring dengan amal, apa jadi ustaz? Itulah orang-orang terpedaya dengan maksud rajak. Dia rasa Allah ampun semua dosa dia, tapi dia tak mahu bertaubat dari kealpaannya. Ini orang yang terpedaya. Allah telah memerintahkan kita supaya sentiasa mengharapkan kurniaannya dan melarang kita untuk berputus asa dari rahmatnya, seperti firman-Nya yang kita baca tadi. Kesan rajak ni, menerusi rajak yang telah digambarkan ini, Allah telah menjanjikan khabar gembira bahawa rahmatnya itu meliputi segala sesuatu. Sebagaimana firman Allah, wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha wada'uhu khawfan wa tama'a inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Dan janganlah kamu berbuat kerosakan di bumi sesudah Allah menyediakan segala yang membawa kebaikan padanya, dan berdoalah kepada Allah dengan perasaan bimbang, takut Allah tak terimakah. Itu dia, itu kita panggil rajak, harap. Dan juga dengan perasaan mengharapkan supaya diterima. Sesungguhnya rahmat Allah itu dekat kepada orang-orang yang memperbaiki amalannya. Surah Al-A'raf ayat 56.
Bahkan Allah turut menyatakan sifat-sifat mereka yang selalu mengharap rahmatnya seperti yang dirakamkan dalam ayat ini. Wa qala alladhina la ya'lamuna laula yukallimuna Allahu aw ta'tina ayah kadzalika qala alladhina min qablihim mithla qawlihim tashabahat qulubuhum qad bayyana al-ayati liqaumin yuqinun. Salah ayat tu. Salah ayat, dia salah cetak ni. Kalau ikut makna dengan ayat atas tu tak betul tu. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, ni ayat dia. Innal ladina amanu wal ladina hajaru wajahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah. Mereka itulah orang yang mengharapkan rahmat Allah. Itu ayat dia. Dia tersilap letak ni ya. Makna sudah betul. Makna sudah betul. Ayat tu pula dah. Ayat yang sepatutnya innal ladina amanu wal ladina hajaru wajahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah. Tu ayat dia. Baik, kita baca hadis berikutnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan umatnya agar selalu mengharapkan rahmat Allah. Di antaranya adalah seperti hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah ini. Kata Nabi, walladhi nafsi biyadihi law lam tudhnibu la dhahaballahu bikum wa la jaa biqaumin yudhnibu, betul bang itu ya, yudhnibuna fasayaghfiruna Allah fayaghfiru lahum. Demi zat, yakni nyawaku yang ada pada zat itu, yakni Allah, di tangannya, seandainya kamu ni manusia jenis tak buat dosa, kalau kita ni Allah takdirkan macam malaikat, tak ada buat dosa ya. Kalau kamu manusia kebetulannya Tuhan cipta bukan jenis terdedah buat dosa atau lupa, apa Tuhan akan buat? Nescaya Allah akan ganti kamu dan mendatangkan satu makhluk lain, tak kiralah makhluk jenis apa, yang makhluk ni akan terdedah buat dosa. Kalaulah kita ni tak buat dosa pun, Allah akan buat mari juga satu jenis makhluk Tuhan cipta yang akan terdedah buat dosa silap. Kenapa Tuhan buat juga makhluk yang akan terdedah buat dosa? Tak lain tak bukan sebab Allah nak beri keampunan. Allah nak kurnia, beri keampunan. Mana Allah nak beri? Walaupun kami ni banyak silap salah, ya. Dengar tu ya. Ni hadis riwayat Muslim. Dalam hadis riwayat Muslim juga ada satu hadis menyebut guana, sekiranya satu orang ni berdosa, kitalah, kemudian dia minta ampun denganku, maka aku ampunkan dia. Kemudian setelah aku ampunkan dia, dia berdosa pula. Tak lama dia minta ampun pula, menyesal, dahlah bertaubat, buat lagi, minta ampunlah ya Allah kali kedua ni, aku ampun mereka. Kemudian dia buat dosa pula, ni lafaz hadis ni. Kemudian dia buat dosa pula, dia menyesal, dia minta ampun, aku ampunkan dia. Kemudian dia berdosa pula, dia buat dosa, dia menyesal, dia taubat, aku ampun dia. Kemudian dia berdosa pula. Lafaz hadis ni diulang 7 kali, sehingga hujung hadis ni kata, ingatlah, tidak kira seberapa banyak ia berdosa, tapi setiap kali dia minta ampun, aku ampun dia. Dengarlah tu. Dengarlah tu ibu bapa sekalian, ni yang kita nak belajar mustahak ni, biar masuk dalam hati Allah. Tuhan ni maha pengampun sangat, baik sangat tu. Lalu kita istighfarkah, minta ampunkah, qadalah mana-mana yang kurang dulu. Barangkali dulu tak sempat beri duit belanja mak ayah dah meninggal, hak kita nak beri berapa ratus belanja sebulan tu, infakah, wakafkah mak ayah kita, begitulah yang mana-mana sudah terkurang itu.
Apa boleh buat, memang kita ni jenis banyak kurang, ya. Dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar, Nabi SAW bersabda, yudnal mu'minu yawmal qiyamati min rabbih azza wa jalla hatta yada'a alaihi kanafahu fayuqarriruhu bidhunubihi fayaqulu ata'rifu dhanba kadha. Ini kita akan jumpalah hadis ni nanti, keadaan kita ketika Allah hisab kita. Ata'rifu dhanba kadha fayaqulu ay rabbi a'rifu. Qala, kata Tuhan, fa inni qad satartuha alaika fid dunya, atas dunia dulu, wa inni aghfiruha lakal yaum fayu'ta sahifata hasanati. Allahu akbar. Pada hari kiamat kelak, orang mukmin akan dipanggil dekat dengan Tuhan, sehinggalah dia berada di bawah lindungannya. Kemudian Allah memintanya mengaku atas dosa yang dia buat. Allah pun tunjuk dosa. Allah kata, ata'rifu dhanba kadha, awak tahu tak dosa ni apa ceritanya? Hak ni apa cerita pula? Okey, yang ni. Maka orang mukmin jawab, wahai Tuhan, memang aku buat. Mengaku kita. Maka dengan rahmat Tuhan kata apa dia? Atas dunia dulu aku sudah sembunyikan keaiban kamu, dosa-dosa ni tak. Sekarang hari ini di akhirat aku ampun pula kamu. Tengok tu betapa murahnya Allah. Ni hadis riwayat Imam Bukhari, sehingga dia diberi catatan kebaikan, Bukhari dan Muslim. Raja bukan angan-angan baik. Raja yakni pengharapan, berbeza dengan tamanni, angan-angan. Berbeza ni. Mana orang harap, dia akan buat sebab musabab untuk tercapai harapannya. Orang yang tamanni, angan-angan, dia berangan sekian tapi tak ada disusuli dengan pembuktian amal. Sebab orang yang berharap adalah orang yang mengerjakan sebab-sebab, yang mendekatkan dirinya kepada Rabbnya, iaitu ketaatan sambil mengharapkan redha dan penerimaan dari Allah. Sedangkan orang yang berangang-angang adalah mereka yang meninggalkan sebab dan usaha sambil menunggu datangnya ganjaran dan pahala dari Allah. Mana angang-angang dia duduk atas pokoknya, kalau aku upah RM2 sebatang pokok, seluah kebun ni daripada atas pokok kelapa dia tengok, tentu 2 kali 10 kali angang-angang. Orang yang mengharap dan mencari rahmat Allah harus berusaha dengan bersungguh-sungguh dan berijtihad dengan penuh ketulusan dan keikhlasan, sehingga dia memperolehi apa yang dicita-citakannya. Firman Allah, Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid faman kana yarju liqa'a rabbih falya'mal 'amalan salihan wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya aku hanyalah seorang manusia seperti kamu. Cuma beza Nabi dengan kita, diwahyukan kepada Nabi itu. Sebab itu ta'rif Nabi ni an-Nabi, ta'rifnya man naba'u lahu, seseorang yang Allah beri berita kepadanya. Bila Allah beri berita, Nabi lah orang itu. Bezanya aku dengan kamu, kata Al-Quran ni, Nabi sebut diwahyukan kepadaku bahawa Tuhan kamu hanyalah Tuhan yang satu. Oleh itu sesiapa yang percaya dan berharap akan pertemuan dengan Tuhannya, hendaklah ia mengerjakan amal yang soleh dan janganlah sampai ia mempersekutukan sesiapa pun dalam ibadatnya kepada Tuhannya. Jika pada masa mudanya satu orang itu selalulah membuat maksiat dan menurutkan hawa nafsunya, maka sebaiknya khaufnya, ketakutannya pada Allah lebih tinggi daripada rajab. Mana masa muda dulu mungkin kita kurang beramal.
Maka hendaklah kita asah rasa takut pada Tuhan. Kesempatan tak banyak dah, umur sudah bertambah, jadi macam mana nak ulang, nak qada apa-apa yang sudah lepas. Ya Allah, aku takutnya apa yang sudah aku buat ni, biar takut tu lebih besar daripada raja. Sedangkan jika hal itu terjadi di akhir hayatnya, makna ujung ayat masih tak tinggal maksiat, hendaklah diletak raja. Ya Allah, aku harap sangat, biar gitu, mengalahkan khaufnya, sebagaimana terakam dalam firman Allah dalam sebuah hadis kursi. Allah cerita pada kita tak, apa dia? Ana inda dhanni abdi bi, aku ni sesuai mengikut keyakinan hamba-Ku terhadap aku. Ya Allah, Engkaulah Maha Pengampun sungguh, tak ada dah tempat nak mengadu. Ya Allah, aku mengadu termasuk kelemahan aku mengikut syahwat, mengikut nafsu, sedangkan Engkau sahajalah Maha tahu dan Maha mengampun pula, serta menunjuk hidayah jalan yang lurus kepadaku. Maknanya khauf dia kalau waktu mudanya banyak kurang amal, mengatasi apa ni, rojak dia. Kalau sudah hujung usia tak ada dah kesempatan, adat dikatanya tak ada dah kesempatan, maka letak harapan tinggi, harap pada Allah, harap pada Allah. Ya, kita ni sebenarnya setiap hari dah bila kita bangun pagi, hakikatnya setiap kali bertambah hari baru, ia bermakna semakin dekatlah pertemuan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Mana kemarin lambat sehari, hari ni bangun pagi ni, oh semakin dekat dah. Esok pula koho dekat, esok pula koho dekat. Betul, orang tua dulu saya ingat, dia kata sebenarnya bila kita bangun pagi, kita koyok kalender tu kan, kita gupal turut dalam tong sampah, kita sedang koyok umur kita yang sudah habis hari, 2 hari, seminggu, sebulan. Subhanallah, ya Allah, takut tu. Lalu apa kita nak buat? Beramal lah sekadar boleh, ya? Beramal lah. Beramal tu satulah, akan terus menerus beramal, tetapi istighfar apa yang sudah-sudah. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Ya Allah, aku minta ampun dengan Engkau. Astaghfirullahalazim. Ya Allah, minta ampun. Ambillah pitih RM2 masuk tabung masjid. Ya Allah, mudah-mudahan jadi sebab aku ni nak jadi baik, dan dihapuslah hak mana-mana salah, diberatkanlah timbangan. Guru saya meninggal dah 4 tahun sudah. Ini satu guru saya yang paling dekat dengan jiwa saya, ya. Beliau ni tiap-tiap Jumaat akan menderma di masjid atau surau Jumaat yang beliau pergi solat tu, iaitulah sebanyak RM101. Dermanya RM101. Itu yang pelik tu. Tak boleh ke RM100 terus, jangan ada RM1 tu. Atau tak boleh ke RM1 Ustaz, macam kita semua-semuanya hari Jumaat RM1? Boleh. Tapi kenapa RM101? Dia nak jaga amalnya, jangan sampai rosak dan sia-sia. Maka dia derma 100, yang mana duit 100 itu dibalut dalam duit RM1. Duit 100-nya dibalut dalam duit RM1, dia masuk dalam tabung. Orang sebelah kata RM1 macam kami juga. Dia nak jaga amal dia. Orang begini tuan nampak tak batin dia? Dia nampak Tuhan saja. Biarlah orang tak mustahak tahu, tak ada apa. Asal Tuhan sudah catat selamat, sudahlah. Ini yang kita nak usaha jiwa seperti ini, macam mana nak buat, ya? Saya pun sama je pun. Nak buat macam mana nak berusaha batin kita, hati kita itu lurus, benar, tulus kepada Tuhan. Kita dengar orang, kita nak betul mudah. Tak, zikir, semayang, rajin, tasbih tak tinggal. Terutama bila mertua mari di rumah, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Tetapi hak betul-betul dengan Tuhan, bersunyian dengan Tuhan tu payah, ya. Payahlah ibu bapa sekalian.
Setan ni pula jahat. Setan ni tak pernah lagi saya dengar ceramah penceramah kata baik, melainkan jahat. Guana jahat dia. Setan kalau boleh, dia tak ambuh suruh, dia tak nak beri kita semayang. Dia kata jangan semayang. Kita pun kebetulan AJK masjid, takkan tak semayang. Kita pun semayang. Syaitan kata semayang juga. Okeylah, kena semayang-semayanglah, cuma jangan awal sangat. Dah kita AJK masjid, takkan nak semayang lewat, kita semayang awal. Syaitan kata semayang awal pula dah. Okeylah, nak semayang awal terpulanglah, tapi tak payah jemaah lah kot. Kita AJK masjid, takkan tak jemaah. Syaitan kata jemaah juga. Okeylah, nak jemaah lah, tapi tak payah pergi masjid lah, jemaah di rumah. Kita AJK masjid, maka kita mari masjid. Bila mari masjid, apa syaitan kata? Daripada suruh tak semayang, dia semayang. Dari suruh semayang lewat, awal pula. Daripada suruh seorang jangan jemaah, dia jemaah. Sekejap ya. Daripada jangan jemaah, dia jemaah. Daripada kata tak payah pergi masjid lah, hujan sejuk ni payah nak pergi mana, pergi juga. Maka apa syaitan buat? Syaitan campak dalam hati kita, kita pun rasa bagus aku ni ya. Tok bila tak sapa lagi, aku sapa dah. Walaupun rumah aku jauh dengan masjid, orang sebelah tu pun tak mari. Nampak tak syaitan dah hasut kita? Tu yang bimbang tu. Tu yang saya kata hati ni batin payah ibu apa sekalian nak jaga. Ingat saya pernah sebut dulu, iman kita ni pasang surut. Macam hadis riwayat Abu Daud tu, macam air yang menggelegak. Kata Nabi, air gelegak nampak tak? Gerak. Begitulah batin kita ni cepat sangat berubah-ubah. Kalau kena hari beramal soleh molek, puasa sunat, baca Quran, kejut orang semayang subuh, bercakap dengan suami pun berlalu. Tetapi bila harinya iman turun, jangan main. Itu yang kita bimbang tu ya. Itu kita bimbang tu. Lalu bagaimana nak buat? Istighfar dan zikir. Sekali pun tak rasa khusyuk, tak apa. Kerana Ibnu Athaillah kata, zikirlah walaupun lalai. Tengah berzikir lepas semayang, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, Subhanallah, subhanallah. Mana pula cicak dinding tadi tu? Subhanallah, subhanallah. Tak apa, biar lalai tak apa, asal terus berzikir. Kerana kata Ibnu Athaillah, mudah-mudahan Allah menukarkan zikirmu dalam keadaan lalai kepada zikir dalam keadaan ingat. Dan ingatlah, lalai zikir dalam keadaan lalai lebih baik daripada lalai tak berzikir langsung. Kita lalai tapi masih lagi sebut nama Tuhan. Dia lalai ni bukan duduk pada zikir, duduk pada batin. Kalau batin kita terhijab pada Allah, memang kita sebut Allah tak rasa takut. Sedangkan Al-Quran sebut sebaliknya. Orang yang sebut nama Tuhan, wajilat qulubuhum, jadi takut. Kenapa kita tak ada takut sedangkan kita sebut dak nama Allah? Sebut. Soalnya kat mana salah? Batin, jiwa. Ada orang kata nak khusyuk solat, masuk kursus belajar makna at-tahiyatul mubah, ya sekian ratus salawat, doa iftitah gini maksudnya. Betul, dia boleh bantu khusyuk, tapi dia tidak menjamin khusyuk. Buktinya orang Arab dia tak faham apa yang dia baca. Faham dah khusyuk tak? Ramai juga dah khusyuk. Makna bukan faham makna itu menjamin khusyuk, tidak. Dia boleh bantu, boleh. Cuma khusyuk ni duduk di mana? Batin, duduk pada hati. Kadang tak tahu apa pun ayat Quran, tafsir tak faham, cuma bila baca ya ayyuhalladzina amanu menangis. Kita kata kenapa pula Haji menangis ni? Saya tak faham semua ustaz, cuma ayat ni sebut, kalau tak silap saya, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Yang menjadi sedih ni
entah-entah saya tak termasuk dalam panggilan Allah ni, wahai orang beriman. Nampak tak khusyuk hatinya, batinnya. Itu yang kita nak usaha batin lah. Tubuh badan ni tak usah kira lah ibu bapa sekalian, akan ditinggalkan sudahnya. Tapi apa yang berlaku banyaknya, kita jaga yang luar ni ya, biar segak, kemah, molek, walaupun batin kita penuh dengan hasad, penuh dengan lalai, gelap, bergaduh, payah nak sabar. Jangan. Tak ada masa dah, kita ni umur sudah tidak banyak dah. Ya. Dan kita baca hadis di bawah itu yang diriwayatkan oleh Jabir ibnu Abdullah bahawa Nabi kita telah bersabda, jangan sekali-kali seseorang di antara kalian meninggal dunia kecuali doalah ia berbaik sangka kepada Allah. Ya Allah, selamatlah aku. Ya Allah, berkatlah aku. Kurang aku banyak, tapi Engkau Maha Pengampun. Begitulah. Jika seseorang hamba sedang menghadap kepada Tuhannya dan berjalan menuju takarrub padanya, maka sebaiknya dia menggabungkan antara maqam khauf, yakni takut, dan maqam raja, yakni harap. Jangan sampai khaufnya mengalahkan rajaknya sehingga dia berputus asa dari rahmat dan keampunan Allah, dan jangan pula rajaknya mengalahkan khaufnya sehingga dia terjerumus ke jurang maksiat dan kejahatan sebab dia sangka tak apa, Tuhan Maha Pengampun. Itu dia. Sebaliknya dia harus terbang dengan kedua sayap itu, yakni khauf dan rajak. Kena ganding molek-molek dua sifat itu. Takut Tuhan sambil harap. Harap pun dalam keadaan takut, di udara yang jernih. Ni metafora lah ni, sehingga dia dapat mencapai takarrub padanya. Dengan demikian dia dapat mewujudkan sifat orang-orang yang disebutkan oleh Allah dalam firman-Nya, tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khaufan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfikun. Lambung mereka, yakni tubuh badan belakang kita ni, jauh dari tempat tidur. Maksudnya dia sanggup skip tidurnya untuk lillahi ta'ala, nak cari. Makna nampak dia nak cari, dia nak buktikan rojak, tapi dia bukti dengan amal. Dia jauh daripada tempat tidur, bangun tengah malam untuk cari bahagian akhiratnya. Ibnu Athaillah ada menyebut dalam hikamnya, ijtihaduka fima dhamina laka wa taqsiruka fima tuliba minka dalilun ala intimasil basirati minka. Ni hikmah dalam kitab hikam. Apa maksud dia? Ijtihaduka fima dhamina laka, kesungguhan kamu manusia terhadap benda yang Tuhan sudah jamin. Wa taqsiruka fima tuliba minka, tetapi kamu sambil lewa terhadap benda yang belum terjamin. Dalilun ala intimasil basirati minka, ni satu tanda, dalil, satu bukti butanya mata hati kamu. Benda yang sudah jamin kamu bersungguh sangat. Apa dia benda yang sudah jamin? Rezeki atas dunia. Rezeki atas dunia sudah terjamin, cuma Tuhan suruh kita usaha sikit. Beri, Tuhan beri. Selama mana Tuhan nak kita hidup, Tuhan akan beri rezeki. Tuhan jamin tak rezeki? Jamin. Tapi benda yang sudah terjamin ni, bersungguh tak orang? Bersungguh Tuhan. Pas semayang pun lebih kurang. Semayang catur ayang, faham ya? Laju catur ayang, ngak. Tapi akhirat, benda belum terjamin. Akhirat kita tak tahu kesudahan kita ke mana. Dahlah benda tak terjamin. Wa taqsiruka, kamu sambil lewa pula. Semayang pun lebih kurang. Suruh anak semayang lah satu cabaran sungguh, orang kata. Suruh semayang, suruhlah jadi imam sekali-sekala payah. Semayang laju cara budak-budak muda. Kita ni siapa dah ada asma dah. Lelah. Kita kata tadi tu pumping dah, bukan semayang dah, sindi anak. Tadi bukan semayang, pumping agaknya ya. Laju berdoa lalu. Nak kabarnya apa dia? Yang akhirat kita sambil lewa. Yang sudah terjamin, yakni dunia, kita bersungguh sangat. Ini dalil orang rosak hati dia.
rosak hati dia. Patutnya dunia ni tak apalah, berlebih kurang sikit nak buat macam mana, atas dunia mana ada hak sempurna. Tapi akhirat nak kena usaha lah. Dah ke mana? Jangan tidur banyak sangat, bangunlah sikit malam karang, bangun. Dah ke mana? Takkan nak makan tiap-tiap hari. Hari Isnin kami kita puasa lah kot dah. Dah takkan nak tidur saja begitu saja. Bacalah suratul Kahfi ke Al-Mulk ke. Bukan nak beramal setiap hari macam ulama Bani Israel 1000 tahun tak pernah lalai. Zikir-zikir dalam hutan, dalam gua. Dah, umat Muhammad tidak diberatkan sampai begitu. Buktinya awak semayang satu waktu yang berjemaah, Tuhan ganda sampai 27. Buktinya buat satu kebajikan, bukan kata buang sampah tepi jalan, senyum korang, diberi Tuhan berapa pahala? 1, 2, 3, 7, 9, tak? Bermula 10. Sehingga kata Imam Bukhari dalam hadis, Imam Nawawi sebut dalam Riyadhus Shalihin, sehingga 700 kali diganda. Boleh jadi kita senyum korang, atau nak beri 800, nak beri 600, boleh. Ataupun kita buang sampah lah, nampak emas jatuh, kita pun tolong buang. Contoh ya. Banyak sangat sekarang ni sampah emas ya, kita tolong buang. Mungkin Tuhan nak beri 500, bermula 10. Tapi kalau buat dosa ni satu saja Tuhan catat. Itu pun dalam hadis sebut, malaikat catat belum bentuknya permanen. Kalau sekejap lagi dia buat baik, kuih lah hak catat tak permanen, kuih buang. Tu lihat baik tu. Mana dari segi logik, tak ada orang masuk neraka dari segi logik. Kalau ada orang masuk neraka juga, ni hadis sebut, bila dia masuk neraka, dia tak kata Tuhan zalim. Adilnya Tuhan siapa dia kata? Memang padang muka aku, memang aku masuk neraka sebab aku yang cari aku. Tu dia. Maknanya adil sangat Tuhan ni, subhanallah. Subhanallah. Bayang, orang paling akhir masuk syurga dalam hadis riwayat Imam Bukhari menyebut, ia akan mendapat ganjaran daripada Allah. Orang paling akhir masuk syurga ya, Allah beri apa dia? 10 kali ganda daripada kerajaan di atas dunia. Siapa orang paling kaya, paling senang, paling molek, paling comel, paling kuat, paling atas dunia, diberi 10 kali ganda kepada orang paling akhir masuk syurga. Dah kita tak nak tuan masuk akhir syurga. Ada orang kata biarlah akhir pun akhir, tak nak. Kau boleh kita ni tak mau hisap. Dah tak nak hisap. Antaranya kalau tak nak hisap, kata Nabi dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, solat malam. Macam yang malam tadi kita solat tu kan, tak banyak sampai 400 rakaat macam Imam Malik. Semayang semua punya banyak semayang sampai subuh pukul 7 letih mengatuk. Jangan. Imam Malik semayang sunat tiap malam berapa rakaat? 400 rakaat. Ya Allah ya Rahman Rahim, 400 rakaat macam mana ya? Ada satu masjid, bila saya cerita Imam Malik semayang sunat tiap malam 400 rakaat, jemaah senyap je. Saya kata barangkali lebih kurang dengan kami je ke Ustaz, sebab tu kami tak terkejut. Mana ialah macam kami lah, kata dia. 400 rakaat ke mana ya? Sekarang Imam Malik di mana? Hancur dah, menjadi tanah dah. Tetapi ia hidup dengan sebab Allah balas amalnya yang ikhlas. Hidup yang kekal lah. Ini kata hamka hidup hakiki, bermula selepas nafas ini terhenti. Berhenti nafas kita, itulah hidup sebenar. Sekarang ni kita hidup ni, yang saya bernafas ni, ini hidup yang palsu. Ini hidup yang tidak sebenar. Sebabnya akan sampai masa berhenti dia bernafas. Tengah molek sehat, sakit dia.
tengah sakit ngak sakit, sehat dia. Tu kata atas dunia ni tak sawak kira lah. Ia tak betul, sekejap sihat, sekejap sekian, sekejap begini, sekejap sekian. Mati pula ingat ke sakit tengah sehat. Sakit terlentang tu dak mati-mati, tukang tunggu mati dulu. Ni berlaku sungguh di kampung saya. Sampai sekarang masih hidup Wang Sa'ari tu, security di Memorial Batu Bersurat. Dia accident depan masjid Kuala Berang. Saya tengok terkejut, Allah, adat dia kata tak ada dah Omar Sa'ari ni kot. Dia angkat orang pergi ke hospital Kuala Terengganu 3 malam ditunggu ayahnya Wang Rasid. Wang Sa'ari sedar dipindah ke ward biasa daripada ICU. Ayahnya meninggal dulu 3 hari lepas tunggu anaknya. Nampak tak palsu dunia dah? Tak betul lah dunia. Itulah. Jadi hidup hakiki bermula selepas nafas kita terhenti. Barulah hidup yang sungguh-sungguh. Hidup yang sungguh-sungguh. Jadi sembahyang malam membawa kita ni terlepas dari hisab dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Dan berdoa kepada Tuhan mereka dengan rasa takut dan harap, dan mereka menginfakkan sebahagian dari rezeki yang kami kurniakan kepadanya. Dalam arti kata lain, mereka takut dari neraka Allah, lantas mengharaplah mereka kepada syurga Allah. Takut mereka jauh dari Allah, mereka harap untuk berada dekat-dekat dengan Allah. Takut ditinggal Allah, mengharap Allah redalah pada kami ni. Takut putus hubungan dengan Allah dan berharap agar dapat terus berhubung dengannya. Maka dibawa satu kisah nak beri faham mudah. Pemuda Ansar dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagi menambah lagi kefahaman kita akan betapa pentingnya rajak dan bahayanya angan-angan, ada baiknya penulis menukilkan satu hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar, di mana seorang laki-laki di kalangan Ansar telah bertanya kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Apa tanyanya? Siapakah manusia yang paling cerdik dan paling kukuh azamnya Rasulullah? Maka jawab Nabi, orang hak cerdik dan azamnya tak akan pudar. Dia jadi kuat semangat, kuat azam. Orang banyak ingat mati. Orang banyak ingat mati dan paling banyak membuat persediaan untuk mati. Itulah kata Nabi orang cerdik sungguh. Selain daripada ni, itu orang angan-angan saja. Tak usah cakap lah, itu angan-angan belaka. Tapi kalau kamu tengok orang ingat kemati, takut beramal dia untuk senang hidup selepas mati, hidup hakiki itu, ini orang cerdik. Cerdik, orang cerdik. Subhanallah, inilah raja yang sebenar dan dituntut oleh agama agar para hamba sentiasa menzahirkan ubudiyahnya kepada Allah. Marilah kita sama-sama merenung apa yang telah dinyatakan oleh Abu Umar Al-Mansuri ketika menasihati saudara-saudaranya agar menjauhi angan-angan dan menghamparkan sutera rajak yang hakiki kepadanya. Antara nasihatnya ialah, sesungguhnya kamu berpagi-pagi dengan cita-cita sepanjang usiamu dan berangan-angan kepada Allah untuk menujunya, sedang kamu bawa kepada Allah amalan dan perbuatan sama seperti besi sejuk yang tidak berguna. Apa maksud besi sejuk? Orang main besi, dia nak lentur, dia nak buat, dia nak bentuk ikut cita rasa dia sewaktu panas. Bila sejuk tuang, tak ada sia-sia. Itu dibuat satu tamsilan oleh Abu Umar. Maka betul lah syair Arab kata, naghdu wa naruhu li hajatina wa hajatu man asha la tanqadi. Kamu disibukkan dengan hajat-hajat kamu pagi dan petang. Ya, pagi dan petang ada tak hajat kita? Ada.
Pagi ni ingat ke nak pergi pasar sekejap, sekarang nak buat bubur kacang, malam sekarang nak ajak kawan-kawan mari di rumah sambil main Saidina contohnya. Kemudian pula malam sekarang ada nak pergi Masjid Al-Falah, ada ceramah sekian. Hajat kita banyak, program kita list tu banyak. Nardu wa naruhu li hajatina, kamu berpagi dan petang dengan hajat-hajat kamu. Tapi ingatlah, wa hajatu man asya la tanqadi, hajat satu orang tidak akan habis selagi dia tak mati. Selagi tak mati hajat saya pernah sebut dulu tahun 80-an orang jual tanah pusaka sebab nak beli perotong saga 1.3 waktu tu. Orang kata, sanggup awak jual tanah pusaka kerana nak beli kereta? Dia kata, saya beli ni nak buat pergi khusus haji, nak tumpang-tumpang orang, kalau hujang naiklah kereta saya. Kalau begitu tak apalah, berbaloi lah awak sanggup jual pun tanah pusaka sebab nak buat kebajikan. Dan saya jual tanah ni tukar dengan kereta sebab saya niat dah ustaz, tak nak tukar dah kereta sampai mati nak pakai. Betul ke sampai mati? Tahun 90-an keluarnya Wira Aerobag, di trainingnya potong saga, disapunya Wira Aerobag. Sekali lagi dia berniat, sahaja aku beli Wira Aerobag ni, aku nak pakai sampai mati. Betul ke sampai mati? Tahun 2000 keluar wajah, di trainingnya diambil wajah, dia kata nak pakai sampai mati ataupun saya mati dulu, saya akan pakai juga. Dah 2010 keluar kereta sekian, disapunya sekian, diambil sekian, nampak tak? Wahajatu man asya la tanqadi, hajat orang hidup tidak akan habis, tidak akan habis. Dan macam mana nak buat ya? Tu yang kata dia nak imbang hajat kita atas dunia ni dengan ingat akhirat. Molek dah kereta ni, akhirat molek lagi. Molek dah rumah ni, akhirat mudah-mudahan molek lagi. Kita duduk rumah kena lock sekarang, akhirat rumah apa kita nak duduk ya? Nampak tak bila orang diimbang dengan akhirat, menjadi terarah amalan dan batinnya. Maqam rajat, menurut Ibnu Ujaibah, orang-orang yang mengharap rahmat Allah tidak berada dalam satu tingkatan sahaja, tetapi berbeza level darjat orang yang rajat ni. Tingkatan pertama, pengharapan orang awam, rajat orang awam. Apa cirinya kita tengok? Yakni tempat kembali yang baik dengan diperolehi pahala darinya. Maknanya dia taat kehendak Tuhan, dia jauh apa yang Tuhan cegah. Kedua, iaitulah pengharapan orang yang terpilih, khawas, yakni dia redha dan taqarrub di sisi Tuhan. Apa yang Tuhan tentu dia redha. Dan tingkatan ketiga ialah pengharapan orang khawasul khawas, yang terpilih antara yang terpilih, yakni kemampuan untuk melakukan musyahadah, seakan-akan dia nampak Tuhan, seakan-akan apa dia buat hanya tuju pada Tuhan saja. Macam kita kata tadi ya, derma, baluk dan duit RM1, dia tak mustahak apa lagi kelilingnya, Tuhan sudah catat, aku nak buat untuk dekat dengan Tuhanku. Itu dia. Dan bertambahnya tingkatan darjat dalam rahsia-rahsia Tuhan yang disembah. Sebab apa dia sebut rahsia? Soal batin, soal perasaan dekat dengan Tuhan, nak cerita ke orang tak boleh nak cerita, tak boleh nak gambar. Itu dipanggil rahsia hambanya dengan Tuhan, perasaannya. Alamatul Sya'rawi, satu alim besar dalam bidangnya tafsir, sepanjang dia duduk di Mekah dan Madinah, dia tak pakai selipar. Maka bila dia tanya orang, kenapa Tuan Guru tak pakai selipar? Makna orang ni nak belajar, orang alim buat gini, kenapa? Tentu ada sebab, walaupun agama tidak mewajibkan. Ni hasil dekat dia dengan Tuhan, maka dia mewajib bagi dirinya. Dia kata, aku nak memuliakan tanah haram dan aku malu kerana jasad Rasulullah ada dalam bumi ni, maka aku tak pakai selipar Allah. Wajib buat gitu? Tak wajib. Tapi bila dia buat, nampak apa? Hati dia dengan Tuhan mana ya? Batin dia dengan Tuhan macam mana ya? Itu kita kata rahsia satu orang hamba dengan Tuhannya. Inilah tingkatan-tingkatan rajat seperti mana yang telah dinyatakan oleh para ulama tasawuf dan penulis berdoa agar kita sentiasa dipilih untuk mengecapi nikmatnya rajat terhadap Allah di dalam mengharungi kehidupan yang sementara ini,
dan mendapat naungan yang berkekalan di alam akhirat yang kekal nanti, insya-Allah. Amin ya Allah. Mudah-mudahan diterima Allah hendaknya. Ibu bapa sekalian, tamatlah sudah kuliah kita. Mahulah saya buat satu pengumuman. Apa pengumumannya Ustaz? Ya, dengan kehendak Allah, kita telah pun berjaya mendaftarkan yayasan kita, Yayasan Tuan Sarifah, yang mana selama 14 tahun kita usaha nak daftar, tapi kerana kerajaan Malaysia mensyaratkan nak guna perkataan yayasan, nak tubuhkan satu organisasi bernama Foundation Yayasan, mestilah mempunyai simpanan 1 juta ringgit. Nak boleh juta payah saya lah. Kalau saya kerja mati, Tuhan hidup balik kerja, tak boleh lagi 1 juta. Takdir Allah ada 1 jutawan daripada Melaka. Dia kata tu, Ustaz, daftarlah, saya beri 1 juta. Besarnya hati saya. Maka saya telefon mak saya sepatah, Mi, ada orang nak bagi duit sekian. Apa kata mak saya? Jangan ambil duit orang. Maka saya telefon balik tu, minta maaf tu, bonda saya kata sekian, begini. Maka terperanjat dia. Rupanya tahun 2020 ni masih ada orang tak nak duit. Bukan tak nak duit tu, saya pun bukan ada duit, tapi mak saya pesan begitu. Maka tak jadi daftar. Maka kehendak Allah 14 tahun kita buat buku yang tuan-tuan ada ni, ibu bapa ada ni. Kita buat sikit, buat terjemahan, pergi ke sekian, pergi tempat, sebanyak 30 judul buku ilmiah ringan kita buat. Kehendak Allah, ya, kehendak Allah belaka ni. Allah mencukupkan simpanan kita. Maka kita takut duit ni fitnah. Kita masuk atas nama yayasan yang mana dia akan beku dan tak boleh keluar dengan suka hati. Apa tujuan yayasan ini? Tak lain tak bukan dua, dakwah dan amal. Kenapa dakwah? Boleh jadi ada sedikit kebolehan saya ni menulis tentang agama. Maka kita tulis buku ilmiah ringan untuk diedar secara percuma saja kepada masyarakat yang bersesuaian, untuk dia sebarkan pula pada orang lain. Kalau yayasan kita kukuh kewangan, baru kita sebar percuma. Selama ni jual, kenapa tu? Dah kita masih lagi kumpul dana ketika itu. Kedua, amal. Kenapa amal? Kerana Tuan Sarifah ni arwah moyang saya. Kami ni orang susah tuan, jual kuih, jual cendol, jual lompat tikam. Akhirnya satu sifat saya tengok orang tua saya ni, walau susah, kalau orang lalu depan rumah panggil, ajak minum kopi kah, ajak makan nasi sejuk kah. Kalau orang sakit, anak cucu tak ambil berat, marilah di rumah saya sampai mati, diurus sampai siap mandi, sampai dikuburkan. Oleh kerana sifat orang tua kita tu ada begitu, tercetuslah azam nak buat kebajikan jugalah. Biar tak banyak pun, sikit-sikit pun tak apa dah. Jadi dengan kehendak Allah dan ujian dari Allah juga, kita dah berjaya mendaftarkan yayasan kita awal bulan 7 baru ini, Yayasan Tuan Sarifah. Lalu ibu bapa sekalian, pada asalnya kami tidak mahu mengutip apa-apa sumbangan. Sebab yayasan ini bersifatnya keluarga, nak beri manfaat pada orang dan nak mengelak daripada minta derma mengelak tuan. Kerana saya mengingat satu hadis menyebut, orang yang paling banyak meminta derma, Allah luruhkan daging mukanya di akhirat. Derma tu tuan-tuan pun nak derma tengok orang juga, tiap-tiap minggu derma. Lepas tu banyaklah, malas nak bercakap orang. Kita nak betul hati kita dengan Tuhan je. Jadi dengan kehendak Allah, doa ibu bapa sekalian, tertubuh yayasan kita itu awal bulan 7 baru ini. Cuma dalam mesyuarat kita terkini, satu yayasan keluarga lah, dah kami ni murid-murid ni ustaz nak buat juga kebajikan. Boleh tak kami? Boleh. Kalau kata ni infak saya, ini wakaf saya, boleh. Yang mana kita tengok sekarang ada dah berapa cabang yang kita nampak untuk meluruskan kebajikan itu. Nantilah saya panjangkan iklan kepada Kak Irma saya, ya, untuk kita panjangkan kepada tuan-tuan. Dan setiap yang memberi infak,
kita akan beri buku-buku yayasan. Kita tak nak ambil duit orang, tak nak, melainkan kita nak beri benda cukup daripada yayasan kita. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah.